Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel Kemajans TV. Aku nak tanya korang satu soalan. Korang pernah terfikir tak, apakah yang terlintas dekat fikiran seseorang itu apabila seseorang itu melakukan sesuatu perkara yang ekstrim? Tak kira lah apa pun, apabila aku cakap benda yang ekstrim, sudah tentunya benda itu tidak selalu dibuat oleh orang-orang biasa. Tapi kebanyakan manusia tak akan buat benda-benda macam tu. Tak kira lah daripada sukan ke, daripada segi aktiviti ke, sehinggalah satu tahap yang sangat-sangat ekstrim, iaitu mengambil nyawa orang lain. Apakah yang bermain dekat fikiran mereka? Apakah yang mendorong mereka untuk melakukan perkara-perkara sedemikian? Itulah yang sering aku tertanya-tanya dalam kepala otak aku. Apakah yang ada dekat kepala otak orang-orang ni yang sampai mereka tergamak untuk melakukan perkara-perkara tersebut? Untuk menjadikan cerita hari ini lebih menggerunkan ataupun lebih menimbulkan syak sangka aku nak bercakap tentang seorang lelaki yang bernama Eric Smith. Dan pada ketika dia melakukan jenayah ini, dia hanya berumur 13 tahun sahaja. Jadi tanpa melengahkan masa, sebelum aku sambung cerita ini, korang like video ini dulu, subscribe channel ni. Let's dive into the video. Kalau korang belum kenal, pada hari ini aku akan perkenalkan korang dengan seorang lelaki yang bernama Eric Smith. Eric Smith ni dilahirkan pada tahun 1980. Umur dia berapa? Kau kira dah sendiri. Aku cuma nak ceritakan jenayah yang dia buat ini adalah pada ketika umur dia 13 tahun. Dia ni kalau kau tengok, dia memang very innocent looking young boy. Pakai cermin, memang skema baik, memang naif, memang sampai itu yang aku tanya-tanya tu. Apakah yang terlintas? Apakah yang bermain dekat kepala otak mereka ni semua? Yang dekat dalam minda mereka sampai mereka tergamak melakukan perkara yang mereka lakukan. Pada Oktober the 2nd 1993, Eric Smith ni membuat satu perkara yang sangat dahsyat kepada kawan dia. Pada ketika itu dia berumur 13 tahun. Ada seorang budak bernama Derek. Derek ni baru berumur dalam lingkungan 4 tahun ke 5 tahun macam tu lah. Pada ketika mereka nak pulang, time tu mereka daripada tempat lain lah, pergi tempat aku tak pasti tempat apa. Dia ajaklah budak ni, budak 4 tahun ni jalan dekat satu tempat ni, tempat shortcut dia kata. Dan nak dijadikan cerita, dia tarik budak tu masuk ke tempat hutan, masuk tempat yang semak-sama, orang tak nampak, dan dia mula bantai budak tu. Eric Smith berumur 13 tahun bantai budak ini yang berumur 4 tahun pada ketika itu. Dia bantai sehinggalah berdarah-darah. Dan tidak sampai di situ saja, dia ambil batu dan hempas dekat kepala budak ini, sehingga kan budak ini ada asphyxiation dan dia tak bernafas dan dia mati. Dan tidak terhenti dekat situ sahaja. Apa yang dia buat lagi selepas itu betul-betul menakutkan aku, menggerunkan aku ketika aku baca kisah dia ni. Ambil kayu dan dia cocok dubur budak 4 tahun ini sehingga kayu itu termasuk dalam perut dia. Tak habis dekat situ, dia ambil bekal budak itu yang ada Kool-Aid tu macam air jus, air warna merah, buah-buahan macam tu lah. Kool-Aid famous kat US. Dan dia ambil Kool-Aid tu dan dia siram dekat muka budak itu yang dah mati tadi. Dan kemudian dia balik macam tak ada apa-apa berlaku. Sehinggalah mak budak tu yang 4 tahun tu nak cari budak tu balik, tak jumpa dan sebagainya. Aktiviti search and rescue untuk mencari budak 4 tahun tadi tu. Bila pihak polis dah jumpa budak itu, mereka sangat terkejut lah dengan apa yang berlaku. Benda tu sangat-sangat ekstrim dan sangat-sangat macam orang kata tak masuk akal untuk dilakukan oleh seorang budak. Dan mereka tidak suspek langsung budak itu. Dan pada hari ketiga, dia bagi tahu polis, sebab polis interview semua orang kat apa semua tu kan. Dia cerita macam biasa dia jumpa budak tu kat mana dan sebagainya, apa benda semua. Sehinggalah dia terkantoi, dia cakap dia nampak budak itu dekat situ. Dan itu membuatkan polis meletakkan Eric di tempat kejadian dan siasatan lanjut diteruskan ke atas Eric Smith ini. Pada hari ke-6 ataupun ke-7 selepas pembunuhan itu, Eric Smith mengaku dengan mak dia, kat bapak dia, bahawa dialah yang membuat perkara itu. Dialah yang membunuh budak itu. Lalu bermulalah kes mahkamah dan sebagainya. Dan dia ni digari dan dia tu ditreat sebagai seorang penjenayah macam orang dewasa. Kerana jenayah yang dilakukan itu bukan kecil-kecil, bukan biasa-biasa pun jenayah. Memang sangat ekstrim sehingga kan mereka tidak mampu untuk membicarakan budak ini, untuk mereka trialkan budak ini selain daripada akta orang dewasa. Bila mereka mulakan siasatan, apabila mereka dah masukkan dia ke dalam penjara dan sebagainya, barulah orang semua dapat tahu betapa teruknya kehidupan budak ini. Dia mempunyai family yang baik, family yang happiness, semua memang best. Semua orang kata lengkap lah untuk sebuah family yang bahagia. Tetapi apa yang orang tak tahu adalah kejadian kat sekolah. Dia sering dibuli, sering ejek. Dia berada dalam sangat-sangat tertekan. Korang tengok muka dia memang pakai spek dan sebagainya. Memang orang kata nerd lah. Actually, Eric Smith ini menghidapi satu penyakit. Dan menurut pakar psikologi mahkamah pada ketika itu, defense psychiatrist ini mengatakan bahawa dia ada something yang dipanggil intermittent explosive disorder. Dan benda ini akan menjerumuskan Eric ini ataupun sesiapa yang menghidapi penyakit ini melalui satu fasa ataupun satu ketika di mana dipanggil mad snap. Dan mad snap ini berlaku apabila seseorang itu ataupun budak itu tidak mampu untuk menahan apa lagi yang terkandung dalam diri dia.
Dan nak dijadikan cerita, mak dia pun ada menceritakan bahawa beberapa bulan atau minggu sebelum kejadian bunuh itu berlaku, dia sering katakan bahawa dia marah, tapi dia tak tahu dia marah pasal apa. Ada satu ketika tu, dia pergi keluar rumah dalam keadaan yang sangat marah, dia tumbuk pokok sehingga tangan dia berdarah, dan kemudian dia masuk ke rumah macam tak ada apa-apa berlaku. Dia senyum, dia happy, dan dia tak ada apa-apa dah. Seolah-olah macam benda yang dia buat itu macam benda yang tak sakit, normal dan sebagainya. Oleh kerana dia berada dalam keadaan yang tak ada apa-apa, yang macam happy, yang tak ada merisaukan apa-apa, jadi parents dia menganggap bahawa benda yang dia buat tu adalah macam saja dia nak buat training taekwondo, benda semua tu kan. But actually that is where dia berada dalam keadaan mental illness yang sangat-sangat teruk. Dan apabila dia snap, apabila mad snap itu berlaku akibat dari penyakit intermittent explosive disorder ni, at one point dia akan burst. Dia akan lepaskan apa benda yang dia rasa tak puas hati, geram apa semua tu dekat apa-apa saja. Dan dalam kes ini, mangsanya adalah seorang budak lelaki yang berusia 4 tahun. Ketika di dalam mahkamah ditanyakan kenapa dia buat apa semua tu, dia kata memang dia tak tahu kenapa dia buat, dan dia cuma nak melepaskan apa benda yang dia rasa saja. Macam aku cakap tadi, dia ni tidak dibicarakan di bawah akta juvenile ataupun akta budak-budak bawah 18 tahun. Dia ni disabitkan kesalahan dan dihukum penjara 9 tahun to life. Alright? Maksudnya di sini, dia ni akan dipenjarakan daripada umur 13 tahun sehinggalah dia menjalani hukuman ni selama 9 tahun. Kemudian selepas 2 tahun, dia akan diberi peluang untuk menerima parole, untuk ada parole hearing, untuk mahkamah ataupun state ataupun kerajaan actually determine bahawa adakah dia ni fit ataupun tidak untuk tinggal bersama society. Dan selepas 9 tahun dia dipenjarakan, dan setiap 2 tahun dia dapat peluang itu. 10 kali parole hearing, maksudnya dekat sini 20 tahun selepas dia dipenjarakan, total of 29 years, dia ini gagal untuk dibebaskan. Maksudnya pihak psikologis, pihak hospital, pihak penjara masih tidak yakin lagi untuk membebaskan manusia yang bernama Eric Smith ini. Pada ketika dia disabitkan kesalahan, banyak ujian telah dijalankan ke atas budak ini. Untuk perkara-perkara seperti bipolar ataupun mental illness yang lain, akan berlaku perubahan hormon yang sangat ketara dalam badan mereka sehingga mereka tidak boleh melakukan keputusan yang waras. Tetapi tidak bagi Eric Smith. Apa yang dia alami adalah totally mental emotional disorder. Tiada berlakunya hormon changes dengan drastik membuatkan pihak hospital tidak mampu untuk lawan kes dia ini, untuk memberikan keistimewaan gila kepada manusia bernama Eric Smith ini. Dan kerana itulah dia dipenjarakan 9 tahun to life. Surprisingly, pada tahun ini, Oktober, apabila parole hearing yang latest berlaku dilangsungkan dekat penjara, Eric Smith dibebaskan. Eric Smith, who was 13 when he brutally killed a 4-year-old boy in Steuben County in 1993, was granted parole. Transkrip ataupun dialog yang mereka ucapkan di dalam hearing itu telah pun diriliskan. Orang ramai boleh baca transkrip ini dan orang ramai boleh menilai sendiri adakah manusia yang bernama Eric Smith ini patut ataupun layak dibebaskan ataupun tidak. Di dalam transkrip itu ada menyatakan bahawa Eric Smith betul-betul menyesal budak yang dipenjarakan pada umur 13 tahun itu bukan manusia yang sama berdiri di depan panel hearing itu. Dia berjanji dia mampu untuk menjadi aset kepada society, untuk menolong society, untuk membantu society supaya perkara-perkara seperti ini, awareness dapat dikemukakan kepada orang ramai. Dan di dalam parole hearing itu juga dia ada plan di mana apakah rancangan-rancangan dia untuk membantu the society selepas dia keluar. Antaranya adalah program awareness tentang apa yang dia alami. Apakah itu intermittent explosive disorder itu, benda yang kemungkinan ramai manusia kat dunia ini akan lalui dan boleh snap macam dia snap, dan dia ingin make sure awareness itu dapat diketengahkan. Jadi guys, apa yang aku sampai kat sini adalah sebagai seorang parents, aku sebagai seorang parents, kita kena aware dengan apa yang berlaku kat sekeliling kita, terutama apa yang berlaku kat anak kita. Sebarang perubahan emosi sedikit ataupun banyak haruslah dititik beratkan. Mereka kat luar sana yang belum berkahwin dan sebagainya, benda ini kita boleh observe pada siapa? Kawan-kawan kita, adik-beradik kita, family member kita yang lain, di mana perubahan sekecil-kecil perubahan emosi adalah benda yang harus kita titik beratkan. Mungkin ada orang kata macam bila kita dah naik remaja, dah meningkat usia remaja dan sebagainya, perubahan itu akan berlaku normal dan sebagainya. Ya, betul, part of it. But apabila berlaku benda yang kecil tetapi sangat distinktif, contohnya daripada seorang yang periang, daripada seorang yang sangat bubbly, pandai baby dan bercakap, tiba-tiba menjadi seorang pendiam, you need to watch that kind of signals. Kita kena prihatin dan make sure kita aware dengan benda-benda ini. Mental illness bukan benda lawak. Bully itu datang daripada isu rumah tangga sendiri.
dia dibantai oleh bapa dia dan sebagainya, dan membuatkan dia tu kurang kasih sayang sehingga dia ingin melepaskan ke orang lain. Dan apabila orang lain seperti Eric Smith itu, dia terima nasib seperti itu sebagai seorang yang budak-budak yang normal, tak pernah dibuli dan sebagainya, dan dia tak tahu channel lain untuk dilepaskan, dia snap dekat orang lain, habis. Sama seperti pembuli itu, dia release apa yang dia rasa tu dekat orang lain. Dan oleh kerana dia selalu buat benda itu, build up pressure itu tidak seteruk seperti Eric dapat. Eric ini tak pernah melepaskan benda tu dekat orang, tak pernah melepaskan dekat siapa-siapa. Berbeza dengan pembuli itu yang selalu melepaskan emosi dia, pressure dia dekat si Eric. Sebab tu kat sini kita boleh dapat lihat, bagi mereka yang diam adalah mereka yang lebih bahaya daripada mereka yang bising-bising hurau-hurau macam orang gila ni. Okay guys, aku harap korang faham apa yang aku sampaikan kat sini. If you like it, please share the video, comment kat bawah cerita apa lagi korang nak tengok, nak dengar lepas ni. Dan till again, stay healthy, stay positive, be good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.